Hai, Assalamualaikum. Bersua kembali bersama saya dalam channel Zikra Crochet. Okey, selamat datang pada sahabat-sahabat yang baru singgah, yang baru bertemu dengan channel saya ni. Salam kenal. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada channel Zikra Crochet. Okey, untuk perkongsian kali ni saya nak tunjuk macam mana cara kita nak buat sarung bantal granny. Okey, ni rupa dia. Okey, antara bahan-bahan yang saya perlukan ialah kat sini kita pakai benang jenang menona. Saya gunakan untuk buat sebiji sarung bantal ni lebih kurang 10 ke 15 biji macam itulah, termasuk dengan dia punya ropol. Okey, kemudian kita gunakan saiz hook 1/0. Kemudian saya ada gunting. Saya gunakan juga 2 pin marker untuk saya tanda. Dan dekat sini juga kita perlukan jarum tapestry untuk kita jahit butang. Kemudian saya gunakan butang sebagai kancing untuk kita kancingkan kita punya bantal nanti. Okey, kita perlukan 2 biji untuk sebiji bantal, 2 biji butang. Okey, kat sini saya sediakan 2 biji butang kancing. Kemudian kita gunakan bahan utama iaitu bantal. Bantal saiz 16 x 16. Okey, bantal ni boleh beli dekat kedai ataupun boleh beli dekat Shopee. Okey, jom kita mula. Okey, ni adalah bahan untuk saya buat granny square sarung bantal. Okey, kat sini saya guna warna hijau dan merah. Okey, untuk buat dia kita buat dulu magic ring. Okey, kita buat dulu magic ring. Kemudian kita kait 3 chain. Okey, kat dalam ni kita buat 4 DC untuk satu petak. Yang 3 chain ni dah dikira 1 DC tepi ni. Okey, kita buat 4 DC dulu. Kemudian 2 chain. Kemudian buat 4 DC lagi. Kita ulang sebanyak 4 kali. Senang je buat dia. Okey, 2 3 4. Ulang balik 2 chain. Yang 2 chain ni untuk bahagian bucu nanti ya. Untuk bahagian bucu kita buat 2 chain. Tiga, 4. Okey, kemudian buat 2 chain lagi. Okey, untuk petak yang keempat ya. Kita perlukan 4 petak je dekat bawah ni. Untuk permulaan buat 4 sebanyak 4 kali 4 DC ya. Kemudian ulang balik 2 chain. Okey, kita tarik benang dulu. Kemudian benang yang punca ni kita tarik bagi rapat. Okey. Dia dah rapat, kita simpul supaya dia tak cabut. Apa-apa teknik magic ring pun kena simpulkan benang tu. Okey, kemudian kita selitkan dekat bahagian
isi ni supaya lebih kemas lah. Macam yang biasa saya tunjuk lah. Okey. Okey, dah boleh buang yang ni. Kita dah tak pakai. Okey, kemudian kita slip stitch dekat 3 DC tadi. Okey, dah siap untuk bahagian bawah ya, bahagian mula. So, macam mana kita nak naikkan untuk baris yang seterusnya? Okey, kita akan gunakan teknik slip stitch untuk ke bahagian sini. Kita akan bermula untuk row kedua di bahagian sini. Okey, kita slip stitch sebanyak 4 kali. 2, 3, 4. Okey, dah sampai dalam lubang ni, kita akan mulakan untuk baris yang kedua. Okey, kita kait 3 chain. Dan kita buat dalam lubang ni 2 keping. 3, 4. Okey, kemudian buat 2 chain. Dan ulang balik 4 DC. Dalam lubang yang sama ya. Ini untuk bahagian bucu dia lah. Nanti dia akan membentuk 4 segi. Jadi ini adalah untuk bahagian bucu. Setiap bucu ada 4 DC. Dan 2 chain. Okey. Kemudian kita buat 1 chain untuk bahagian tengah. Dan kita akan buat dalam lubang di bucu ni 4 DC lagi. Okey. Kita buat 2 chain. Buat lagi 4 DC. 3. Setiap DC kita buat 4, 4, 4 ya. Kemudian 1 chain dan buat lagi 4 DC. Kenapa saya buat 1 DC, 1 chain? Biasa kita akan buat teknik ni 2 chain kan dekat sini. Tapi yang ni saya buat 1 chain sahaja supaya bila kita naikkan dia punya baris-baris tu, dia tak ada nampak lubang sangat. Jadi itu fungsi dia. Kalau kita buat 2 chain, dia akan nampak berlubang sarung tu nanti. Okay, jadi kat sini kita kena kreatif sikit lah untuk hasil yang lebih memuaskan. Bukan semua diagram tu kita ikut 100% ya. Kita boleh ubah dengan cara kita untuk nampak dia punya hasil tu berlainan. Okey, kita buat lagi 4 DC. 3, 4. Okey, buat 2 chain dan 4 DC lagi. Okey, satu lagi. Okey, kita buat 1 chain. Kemudian kita akan slip stitch dekat yang mula tadi. Okey. Sama macam teknik di bawah, kita akan buat slip stitch untuk ke bahagian sini. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, untuk yang ni kita akan tukar benang. Kita akan mula dengan benang warna lain lah. Yang ni terpulang lah nak selera warna apa. Ikut kehendak sendirilah yang ni. Okey, kat sini saya buat warna hijau dengan merah. Okey, kita akan tukar benang.
Okey, mulakan kat dalam ni kita akan buat 3 chain. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu kita mulakan teknik yang sama. Senang je buat dia. 1, 2, 3. Kemudian 2 chain lagi. 4 DC. 4 DC, 2 chain, 4 DC. Yang benang lebihan tu kita selitkan je. Dekat celah-celah kita punya kaitan. Kita bawa je punca benang ni ke bahagian sini. Okey, buat 1 chain. Dah cukup 4 DC. Oh, satu lagi. 3, 4. Okey, dah cukup. Kemudian buat 1 chain. Dan dekat dalam chain yang pertama tu kita buat 4 DC. 1. Untuk satu warna saya buat 2 baris. Supaya dia membentuk zigzag. Jadi dia akan nampak hasil corak dia. Kalau buat sebaris dia tak nampak. Okey, kemudian kita buat lagi 4 DC. Sama je teknik dia, sama macam yang awal tadi. Cuma setiap baris dia akan makin membesar lah. Okey, 2, 3, 4. Okey, kita buat 2 chain. 1, 2, 3, 4. Okey, 1 chain. Dan dalam ni kita buat 4 DC. 2, 3, 4. Okey, buat 1 chain lagi. Kemudian buat dalam ni 4 DC. 3, 4. 1, 2. Okey, teruskan hingga sampai ke bahagian sini. Okey, saya dah habis satu baris. Okey, untuk ke bahagian sini, sebelum kita slip stitch, ya, kita akan tarik benang yang di bawah ni dan kita akan bawa dia ke atas supaya nanti senang kita nak guna, ya. So, kita akan bawa dia ke sini. Okey. Kita slip stitch. Kita slip stitch sampai ke bahagian sini. 3, 4. Okey, biarkan dia duduk dekat situ. So, kita naikkan sebaris lagi. 1, 2, 3 chain. Kita naikkan 3 chain. Sama teknik macam sebelum dia. Dan kita buat lagi dalam ni 4 DC. Okey, kemudian 2 chain. 4 DC lagi. Satu warna saya buat 2 baris, ya. Baru saya tukar warna. Jadi setiap kali kita naik row, kita akan buat satu warna 2 baris. Okey. Dah cukup. Cukupkan 4. Kita buat 1 chain. Okey, dah cukup. Kita buat 1 chain. Dan kita buat dalam lubang ni 4 DC lagi. Ni dia dah makin membesar lah. Jadi setiap bilangan di bahagian tengah ni pun akan makin bertambah ke atas, ya. Okey, kita buat lagi 4 DC. Okey, 1 chain.
dan 4 DC. Okey, satu chain lagi. Okey, bilangan ni dia akan bermula daripada petak yang pertama ni 1, kemudian 2, kemudian dekat baris seterusnya dia akan jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, dia akan makin membesar sehinggalah kita buat besar dia mencapai saiz bantal yang kita nak. Ikut saiz bantal. Okey, kita siapkan dulu. 4 lagi. Tiga. 4. Okey, 2 chain. Tiga dan 4. Okey, buat satu chain. Okey, teruskan ulang kait sampailah kita dapat saiz yang kita nak. Okey, dekat sini saya dah siapkan untuk saiz bantal 16 kali 16. So, saya dapat kat sini berapa baris ya? Okey. Ni yang mula tadi. Kemudian 2 merah, 2 hijau, 2 merah, 2 hijau. Okey, saya selang-selikan sampailah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua sekali 20 baris ya. 20 baris untuk saiz bantal yang saya ada. Jadi kalau bantal korang tu lebih besar, boleh tambahkan row lah. Di bahagian atas ni boleh tambahkan row. Cara dia sama. Okey, kat sini saya dah sudahkan untuk sekeping. Jadi untuk buat sarung ni kita perlukan 2 keping. Sudahkan dulu 1 keping ya. 1 keping untuk bahagian belakang dan 1 keping untuk bahagian atas. Okey, untuk 1 keping ni kita potong benang dan matikan. Okey, kemudian kita buat dekat atas sini, dekat baris last tu 1 SC secara keliling ya. Dekat tengah ni kita buat 1 SC saja. Bukan 2 ya. Dekat bucu dia ni. Supaya kita nak dia punya bucu ni dia tak mengembang. Jadi semua satu lubang ni 1 SC. 1 SC keliling. Dekat tengah ni kita buat 1 SC. Kita tak buat 2. Okey, ni untuk kepingan pertama. Okey, kita mulakan untuk kepingan kedua. Yang ni saya dah siapkan. Okey, benang merah tadi saya dah potong sebab last ni guna benang hijau. Yang merah tu saya dah tak guna, saya potong. Okey, yang ni kita nak sudahkan dulu. Sebelum kita naikkan dia punya 1 SC tu. 2, 3, 4. Okey, kita buat 1 chain. Kemudian kita slip stitch dekat yang pertama tu. Okey. Untuk bahagian ni kita akan mula dengan 1 chain dan kita buat di setiap lubang ni 1 SC. Sebab baris ni saya dah cukupkan untuk besar saiz bantal saya. Jadi saya dah tak buat lagi. Saya cukupkan 20 baris. Okey, kita buat 1 SC. Yang di lubang tengah ni pun 1 SC ya. Ni untuk penyambungan nantilah. Okey, 1 SC. Sampailah habis 1 keliling lah. 1 keping bantal ni. Semua kita buat teknik 1 SC. Untuk bahagian atas ni. Last. Okey, 1 SC setiap lubang. Termasuklah di lubang ni ya. Yang ni pun kita buat
1 SC. Satu SC. SC ni guna dia nanti untuk kita buat sambungan bahagian sekeping lagi. Jadi teruskan sehingga habis satu pusingan. Okey, keliling kita buat 1 SC. Ulang sampai habis satu pusingan. Okey, ni saya dah siapkan satu baris SC keliling. Okey, kita akan slip stitch di bahagian awal tadi. Kita slip stitch di bahagian depan ya, ambil bahagian depan. Sebab kita akan slip stitch sebanyak 1, 2, 3, 4 kali untuk ke bahagian bucu sini. Okey, kita dah siap slip stitch front loop ya. Kita panggil front loop. Okey. 1, kita slip stitch. 2, ambil bahagian depan ya. 3 dan 4. Okey, dah cukup sampai ke bahagian bucu sini. Kita akan cantumlah dengan bahagian badan yang sebelah lagi. Okey, pastikan yang ni bahagian terbalik ni dekat dalam ya, supaya tak terbalik. Okey, kita akan cantum dua keping ni. Bermula daripada bahagian bucu sini. Kita ambil bahagian bucu dia. Kita buat SC back loop. Cabut pula dah. Okey, kita ambil bahagian bucu sini. Maknanya lubang yang sini. Okey, yang ni kita selitkan je benang lebih tu. Okey. Kita akan slip stitch. Okey, kita buat satu chain dan kita mula cantum antara lubang ni lah. Okey, kita ambil lubang ni bagi sama. Ambil sebelah sahaja, iaitu kita buat SC back loop ya, di bahagian sebelah saja. Okey, satu. Kita letak bagi dia samalah. Bahagian petak ni kita letak bagi sama supaya dia punya lubang ni tak sengit. Nanti kan jadi sengit sebelah, susah pula kita nak buka. Okey, kita buat SC back loop. Kita cantum satu persatu sampailah ke bahagian. Kita akan cantum keliling sampai ke bahagian bucu bahagian sini. Yang dekat tengah ni kita akan tinggal untuk kita sarungkan bantal nanti ya. Okey, kita akan cantum sampai bahagian sini. Okey, kita teruskan dulu. Dia dah besar, agak susah lah saya nak rekod. Jadi kita buat seslow. Okey, cantumkan secara satu persatu. Buat teknik SC back loop ya. Sampailah habis satu keliling ke bahagian yang saya bagi tahu tadi. Okey, cantum satu persatu. Okey, sudah kan? Cantum seperti yang saya dah tunjuk ya, sampailah ke bahagian sini. Kita akan cantum sampai bahagian sini. Okey, saya cantum dulu. Okey, ni dah saya cantum sampai ke bahagian sini.
Jadi yang untuk belah atas ni kita akan buat tali butang. Kita teruskan dekat bahagian sini 1 SC sampai ke hujung sini lah. Di bahagian awal tadi. Jadi kita akan buat 1 SC dan tali untuk butang. Okey, kita buat sambung di bahagian sini. Yang ni kita tinggalkan. Dan kita buat 1 SC setiap lubang. Kita akan kait sebanyak 7 keping ke tengah daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bahagian sini kita akan buat tali butang. Okey, kita kait dulu. Okey, dah sampai kita kira daripada tepi sini kita ambil bahagian sini. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bahagian tengah ni kita akan buat tali butang. Kita kait 15 chain. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cabut pula dia. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, dah cukup 15. Kita masukkan dalam lubang yang sama. Kita slip stitch. Okey. Kemudian kita sambung lagi 7 keping untuk buat tali yang kedua. Okey, kita akan sambung lagi. Satu. Okey, daripada sini kita akan kira 7 keping lagi. Di bahagian ke-7, 2, 4, 6, 7. Di bahagian sini kita akan buat satu lagi tali butang. Okey, kita buat dulu.
Kita buat sampai 7 keping. Okey, kira dulu 2, 4, 6, 7. Satu lagi. Okey, kita kira 2, 4, 6, 7. Okey, dekat sini kita buat lagi satu tali butang. Okey, daripada sini pun kita nak 7 Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pastikan kiraan tu sama. Okey, buat lagi 15 chain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, kita slip stitch dalam lubang yang sama. Kemudian ulang balik satu SC setiap lubang sampailah ke bahagian sini. Okey, ni saya dah sampai ke bahagian awal tadi. Kita akan slip stitch. Okey, kita slip stitch. Kemudian kita buat slip stitch lagi untuk kita ke bahagian sebelah sini ya. Okey, kita slip stitch. 2, 3 dan 4. Okey. Kemudian kita akan ke bahagian sini untuk kita buat satu SC setiap lubang. Okey, kita buat satu SC. Okey, satu. Teruskan satu SC setiap lubang hingga ke bahagian akhir ni lah. Okey, sampai ke bahagian sini. Satu SC sampai ke bahagian hujung sini. Okey, kemudian kita akan naik balik ke sini untuk kita buat ropol lah. Iaitu bahagian ropol. Okey, teruskan sampai bahagian hujung sini ya. Satu SC setiap lubang. Okey, ni saya dah siapkan satu SC secara keliling ya, sekeliling termasuklah bahagian sini dan juga bahagian bawah. Kemudian bila kita dah slip stitch dekat hujung ni yang permulaan tadi, jadi kita pusingkan. Kita akan start daripada bahagian yang ada tali. Sebab yang ni nanti dia akan duduk di bahagian bawah. Okey. Kita tak buat ropol yang ni, kita buat di bahagian sini dan di bahagian kiri kanan dan juga bahagian bawah sini. Jadi untuk bahagian ni dia akan tersorok di bahagian bawah. Yang ni tak payah buat ropol ya. Okey, so kita akan mula di bahagian sini yang kita slip stitch. Kita akan mulakan dekat sini 5 chain. Okey, kita mula kat sini 5 chain. Alah, cabut pula. Okey, kita mulakan dekat sini. Kita slip stitch dulu dekat yang pertama tu. Okey. Kemudian kita akan buat, kita start 5 chain ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 chain. 3, 5 chain. 5 chain. Kemudian kita skip 4 lubang dan kita akan slip stitch di lubang yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ambil kat sini. Okey.
Okey, ulang lagi 5 chain. 2, 4, 5. Okey. Kita slip stitch lagi di lubang yang kelima. 2, 4, 5. Okey, teruskan. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Okey, benda ni nak kena sentiasa kira sebab setiap kiraan ni dia dah cukup. Dia ngam-ngam. 3, 4, 5. So, kita buat di lubang 2, 4, 5. Okey. Satu, 2, 3, 4, 5. Okey, 5, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 5. Okey, bahagian sini pun sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 2, 4, 5. Yang tali ni kita ke bawahkan dia dan kita akan slip stitch dekat sini. Slip stitch di lubang yang kelima. 2, 4, 5. Okey. Kita slip stitch di sini. Okey, kita mula lagi 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tali tu kita ke bawah supaya senang nanti kita nak cangkuk butang. Okey, kita kira lagi. 2, 4, 5. Okey. Teruskan hingga habis satu pusingan dan akan bertemu di bahagian sini. Kemudian kita akan start dengan bahagian ropol pula.